Okey, kita tengok pula kepada soalan nombor 3 iaitu graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Hitung 3A tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam dan 3B ialah nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. Okey. Jadi, mula-mula sekali kita kena tengok soalan 3A, dia minta tempoh motosikal yang bergerak dengan laju seragam. Jadi, pada graf laju masa. Okey, graf laju masa, dia berbeza dengan graf jarak masa. Okey, bila kata graf laju masa, okey, untuk graf laju masa, kita tengok pada graf motosikal ni, yang hijau ni. Okey. Graf laju masa, bila kata laju dia berubah, maksudnya dia bergerak secara daripada perlahan kepada makin laju. Jadi pada 0 kepada 4 meter per saat. So jadi dia bergerak makin laju lah. Makin laju. So dari 0 kepada 4 meter per saat. Okey, untuk kalau kata graf yang mendatar, macam ni, dia bergerak tapi dengan laju yang malar, laju yang seragam. So jadi dia bergerak dengan laju yang sama, iaitu 4 meter per saat. So dia bergerak dengan laju yang sama. Dia bukan pegun. Kalau graf jarak masa tadi, dia pegun kat sini. Bila pegun ni, maksud dia tak bergerak. Kalau untuk graf laju masa, kalau kata graf dia mendatar, maksud dia laju dia seragam. Macam tu. Okey, jadi untuk soalan 3A, tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Okey, kita tahu bila kata graf mendatar untuk graf laju masa, iaitu paksi Y dia laju, paksi X dia masa. Okey, jadi laju mendatar ni adalah dari masa 2 saat kepada 10 saat. Jadi tempoh masa dia kita ambil soalan 3A 10 saat tolak dengan 2 saat. Jadi jawapannya kita akan dapat tempoh masa dia bergerak secara laju seragam adalah 8 saat. Okey, itu untuk soalan 3A. Okey, kita tengok pula pada soalan 3B iaitu nilai T. Disuruh cari nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempoh T saat. Jadi, jarak 3B, dia kata jarak kereta, iaitu K, sama dengan jarak motosikal. Jadi, dalam graf laju masa, jarak kita boleh cari melalui luas di bawah graf. Okay, so untuk graf laju masa, jarak kita boleh cari melalui luas di bawah graf. Okay, so kita kena cari. Tengok kepada graf kereta. Graf kereta ada bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita kena cari luas segitiga bersudut tegak A. So, luas bagi jarak untuk kereta, luas dia ialah 1/2 darab tinggi dia 10 darab dengan T, nilai T. Sama dengan, okey, luas bagi motosikal. Okey, graf motosikal ada 3 bentuk. Iaitu bentuk segitiga bersudut tegak, bentuk segi empat tepat dan bentuk trapezium. Okey, kita kena tambahkan ketiga-tiga bentuk ni dan hasil dia adalah, jumlah dia adalah jarak. Okey, jadi kita kena kira satu-satu dia punya luas. Okey, untuk luas segitiga yang pertama ni, segitiga bersudut tegak yang pertama, luas dia 1/2 darab 4 darab 2. 4 darab 2. So, jadi nilai dia 4 darab 2, 8. 8 bahagi 2, 4. Jadi 4 meter. Okey, untuk segi 4 tepat pula. Panjang darab lebar.
Jadi panjang dia 10 tolak 2 akan dapat 8. Panjang darab lebar. Lebar dia adalah 4. So 8 darab 4, 32 meter. Okey, kemudian kita cari yang trapezium. Trapezium 1/2 darab dengan hasil tambah tinggi dia. Tinggi dia adalah 10 dengan 4. 10 tambah 4. Kurungkan. Darab dengan nilai ni. Panjang dia. T antara 10 dengan T. So maksud dia kita kena tolak. T tolak 10. Jadi 10 tambah 4. 10 tambah 4 akan dapat 14. Jadi 14 bahagi 1/2 darab 14 darab T tolak 10. Jadi 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. So 7 darab T tolak 10. Okey, kita selesaikan. 7 darab T akan dapat 7T. 7 darab 10 akan dapat 70. So yang ni adalah luas trapezium. Jadi kita tambahkan ketiga-tiga ni untuk dapatkan jarak motosikal. Jadi 7T tolak 70 tambah 4 meter tambah 32. Jadi jawapan dia akan dapat 7T tolak 34. Okey, untuk jarak bagi kereta pula, okey, 1/2 darab 10 darab T. Okey, kita ambil satu-satu. 1/2 darab 10 sama dengan 5. So 5 darab T akan dapat 5T. So jadi 5T sama dengan 7T tolak 34. Okey, kita nak cari nilai T. So kita kena bawakan T yang ada dekat belah kanan ni ke kiri. So jadi 5T positif, daripada positif kepada negatif. So tolak 7T akan dapat negatif 34. Jadi 5 tolak 7 akan dapat negatif 2T sama dengan 34. Ingat, negatif 2T ni adalah negatif 2 darab T. Jadi bila kita nak tinggalkan T ni dekat belah kiri saja, kita kena bawa negatif 2 darab. Bila darab, bawa pergi belah kanan akan jadi bahagi. So, negatif 34 bahagi dengan 2. Negatif 2 akan dapat 17. Jadi, negatif 34 bahagi negatif 2 akan dapat 17 saat. So, nilai T dia adalah 17 saat. Okey, ini jawapan untuk soalan nombor 3B.